Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita teruskan pengajian subjek Usuluddin bagi tingkatan 1. Pada kali ini tajuk dalam bab tafsir, tajuk yang ketiga, iaitu At-Ta'abbudul Hakiki, iaitu pengabdian yang sebenar ataupun penyembahan yang sebenar. Dia ambil daripada petikan ayat ataupun satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang bermaksud bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kerana Allah dan hari akhirat dan segala malaikat, kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar ataupun musafir dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjakannya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka berbuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan fisabilillah. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 77. Okey, kita teruskan kepada ma'anil kalimat, iaitu yang pertama albir ismul jami' likulli anwanil khair, iaitu kata nama yang merangkumi semua jenis kebaikan. Wa atal mal ay a'tahu, iaitu memberinya. Wa ibnis sabil ibnu tariq, anak jalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riqab, dalam membebaskan hamba, iaitu wa fi tahririr riqab wa aktiha, membebaskan hamba dan leher mereka. Al ba'sa wad dharra asyiddatu wal marid, kesusahan dan penyakit. Asyiddatu wal maradu, kesusahan dan penyakit. Okey, seterusnya isyrah al-ayah ijmalan, iaitu huraian ayat secara umum. Al-birru laisa an tahullu wujuhakum fis salati faqad, iaitu bukanlah kebaikan itu mengalihkan pandangan kamu sewaktu kamu sembahyang sahaja. Al-birru man amana billah, kebaikan sebenar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman huwa tasdiq bil yaumil akhir, iman ialah membenarkan hari akhirat. Al-iman huwa tasdiqu bil Quran wat Taurah wal Injil waz Zabur, iman ialah membenarkan kitab-kitab Allah, Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey, seterusnya bayin sababun nuzul al-ayah, sebab diturunkan ayat 177 ini. Qala Qatadah nazalat hazihil ayah fil yahudi wan nasara, diturunkan ayat ini kepada Yahudi dan Nasara.
Qatadah kata turunnya ayat ini kepada Yahudi dan Nasara, iaitu Kristian. Al-Yahud tusalli lil maghrib wan Nasara lil masyriq. Orang-orang Yahudi mereka sembahyang menghadap ke arah barat, dan orang Nasara, orang Kristian menghadap ke timur. Wa yaz'umu kullu fariqin annal barri fi zalika li dzatihi. Setiap pihak mendakwa berbuat baik ataupun kebaikan ialah berdasarkan arah yang mereka hadap untuk sembahyang tu. Orang Yahudi dengan Nasara ni, Yahudi kata tengok ke barat adalah lebih baik, adalah yang terbaik, sementara Kristian kata hadap ke timur lah yang lebih baik. Dan Allah kata dalam ayat ni, bukanlah cara kita menghadap ke mana-mana itu adalah suatu kebaikan, tapi perkara-perkara yang lain, seperti mafhum ayat ini tadi, iaitu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab, nabi, percaya kepada hari kiamat, orang yang memberi makan anak yatim dan orang miskin, memerdekakan hamba abdi, orang yang mengerjakan sembahyang dan yang mengeluarkan zakat, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Bukanlah memandang ke arah timur dan barat itu merupakan perkara yang baik. Bukan sekadar itu sahaja. Kemudian kita teruskan kepada mafhum al-ibadah. Mafhum al-ibadah iaitu konsep ibadah ataupun makna ibadah. Al-lughatan at-ta'ah wal khudu' wat tazallul, iaitu ibadah daripada sudut bahasa diartikan sebagai ketaatan, penyerahan dan rasa rendah diri. Kemudian al-istilahan imtisalu awamirillah wajtinabu maharimihi, iaitu dari pada sudut syarak, ibadah diartikan dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari larangannya. Kemudian kita tengok wadih anwa'ul bir indallah, jenis-jenis kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah kata kebaikan itu di sisinya? Yang pertama al-iman, iman. Yang kedua takwa, dan yang ketiga al-amalul ladzi yuqarribu ilallah, dan yang ketiga amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukanlah menghalakan wajah ketika solat ke arah timur dan barat itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya ia bukan daripada perintah Allah dan hukum syarak. Sesungguhnya kebaikan bagi segala kebaikan ialah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ni kita tahu tiada sekutu baginya, dan lagi beriman dengan hari kebangkitan, hari akhirat, hari pembalasan, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, dan beriman kepada nabi dan rasul seluruhnya. Seterusnya beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita tengok ma yu'khazu minal ayat. Yang pertama arkanul iman sittah, rukun iman ada 6 perkara. Yang kedua wujubus sabar, kewajipan bersabar. Yang ketiga wujubul wafa'i bil uhud, wajib menunaikan janji. Ini adalah di antara perkara-perkara ataupun pengajaran daripada ayat ini. Dan dapatlah kita simpulkan bahawa daripada pemahaman ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang baik adalah orang yang melakukan kebaikan adalah mereka yang beriman kepada semua rukun iman dan melakukan perkara-perkara yang baik, seperti memberi makan anak yatim dan orang miskin,
menderma kepada kaum kerabat dan menyempurnakan janji sekiranya dia membuat janji, dan bersabar dalam kesempitan, dan juga orang yang berani untuk bertempur di medan perang, orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.